Imam Mahdi akan muncul dalam range time tu. Bila Imam Mahdi muncul, yang nombor satu lagi, Imam Mahdi dia tak mengaku Imam Mahdi lah. Imam Mahdi dia tak mengaku dia Imam Mahdi. Kalau yang mengaku Imam Mahdi tu bukan Imam Mahdi tu. Cek dah tengok. Dia mungkin goreng cakotiau kat pasar malam kat rumah kita. Nama-nama dia Imam Mahdi. Atau dia memang Imam Mahdi tapi dia imam masjid kampung. Saya Imam Mahdi. Imam Mahdi dia imam masjid kampung pula. Saya Imam Mahdi, nama dia Mahdi, dia untuk imam. Tapi Imam Mahdi yang betul ni dia tak mengaku dia Imam Mahdi. Dan nama dia bukan Imam Mahdi, nama dia bukan Mahdi. Nama dia Muhammad bin Abdullah. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Alawi, Al-Fatimi, Al-Hasani. Demikian ulama sebut. Nama dia clear. Dia ada nama seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Nombor dua, dia memang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia daripada ahli keluarga aku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dia keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nombor tiga, dia lahir di Madinah. Sallallahu alaihi wasallam. Nombor empat, sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam berakhlak dia seperti akhlak Nabi, walaupun rupa parasnya tak serupa rupa paras Nabi. Akhlaknya Nabi, rupa dia, kulit Nabi putih merah, kulit dia macam kulit-kulit kita ni. Tapi tak sedar senyum lebih sangat, confirm bukan orang Singapura tadi. Beli-beli dia tak lalat dah, dia tak lalat kat muka. Dia satu tak lalat kat muka dia. Kawan aku duk gosok tak lalat dia, gaya aku dah buat. Sebab yang paling real sekali tuan-tuan ialah Imam Mahdi ni Allah tukar dia dalam satu malam. Maksudnya sebelum tu dia orang biasa, bukan orang macam terkenal sangat. Dia orang baik, orang saleh, orang baik. Tapi Allah ampunkan dosa dia, Allah angkat dia hanya dalam tempoh satu malam. Besok tu Al-Mahdi. So boleh jadi kita kenal dia. Boleh jadi kita kenal dia. Kalau bukan kita pun masuk ada kawan-kawan dia yang kenal dia. Bila dia diangkat jadi Imam Mahdi, kata, ni Imam Mahdi. Kita kata, biar betul ni friend Facebook aku ni. Ataupun dia ni kerja ke apa ni. Betul tak? Jadi boleh jadi orang yang paling kuat menentang dia ialah orang yang rapat dengan dia dulu. Takkan kot dia ni aku kenal dia kot, duduk sekampung kot, kerja sekilang kot. Macam itulah contoh kan. Tapi yang membuat keputusan kata dia Imam Mahdi ialah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, alim ulama yang duduk, yang berimpun di Mekah waktu tu, pada tempoh dia waktu dia, dan mereka sepakat inilah Imam Mahdi. So yang buat keputusan Imam Mahdi tu bukan dia dan bukan kita. Ada sekelompok ulama yang akan pergi berimpun, dan mereka lah yang buat keputusan ini Imam Mahdi. Waktu dia tak mengaku, dia paksa dia, kamu Imam Mahdi. Tak, bukan saya, kamu. Dia lari ke Madinah, dia pelikan dia pergi sampai Madinah, bawa dia balik mai dekat Mekah, berlaku pembayatan di Mekah. Kita akan dengar kisah ni. Bila sampai waktu dia nanti, kita akan dengar kisah ni. Oh, dah telah dibayar Imam Mahdi. Kita dengar kecorah pun semua sebagainya. Dua aja antara kita percaya dengan dia ayat dulu. Ni yang duduk kat depan saya ni, boleh jadi setengah percaya, setengah tak. Boleh jadi orang yang tak percaya tu kata apa? Ni tengok dia jalan sesat dah main. Ni. Orang yang percaya pula kata apa? Tengok kesian kat depa tu tak percaya pula pun sebagainya. Jadi konflik pecah. Akhirnya tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam waktu tu saya jawab, bila berlaku pembayatan tu, dia akan dibayar di mana? Di antara dia antara Hajar dan Maqam Kaabah tu, Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim, in between tu, tengah tu, situlah berlaku pembayatan. Dan bila berbayar, dia akan bergerak pergi ke Syam. Dia akan bergerak pergi ke Syam. Pasal apa bergerak pergi ke Syam? Sebab pada zaman pemerintahan Imam Mahdi, pusat pentadbiran Islam sedunia ialah di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis akan makmur waktu tu. Kita semua ni akan pergi Baitul Maqdis, pusat pemerintahan Islam kat situ. Dan dalam perjalanan kelompok Imam Mahdi yang kecil dengan alim ulama nak bergerak ke atas tu, tentera-tentera yang dah siap bersedia untuk berbai'ah dengan Imam Mahdi mula turun.
Dan akhirnya mereka berjumpa di satu tempat, maka berlakulah pembaiatan ataupun bergerimpunnya semua grup ni, tentera-tentera yang membawa bendera hitam. Bila kita dengar kisah ni, bila kita tahu dah kisah ni, siap, waktu tu kena ready. Pemimpin-pemimpin kita yang ada dekat sini akan bawa kita untuk pergi jumpa mereka. Siapa pemimpin kita tu? Jemaah-jemaah Islam. Sebab waktu tu tak ada jemaah dah, ada satu saja jemaah Islam. Kita sebut jemaah ke, kita sebut parti ke, kita sebut apa, kelompok lah, satu kelompok Islam. Siapa kelompok yang landas dia Al-Quran dan Hadis, Sunnah dan Ijma', itu landasan daripada jemaah dia akan duduk di bawah jemaah Imam Al-Mahdi. So tak lari lah. Semua ulama kita ada apa? Okay, siap, jom kita nak kena pergi bai'ah, kita nak kena ikut Imam Mahdi. Waktu tu tuan-tuan yang duduk kat sini semua kena tinggal ni, tinggal rumah, tinggal kenderaan, tinggal apa, tinggal. Kita kena pergi bai'ah dengan Imam Mahdi. Saudara semua, nah, kena pergi ikut Imam Mahdi, pergi jumpa dia. Saudara semua, waktu kita pergi bai'ah dengan Imam Mahdi ni, sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, maksudnya apa? Kena tinggal semua lah. Boleh jadi tak waktu tu orang main habaq kita, jom kita nak kena pergi buat Imam Mahdi ni. Tadi kita ada apa? Dah ni bukan hutang ofis ni, kereta pun tak bayar ni, buat nampak macam sangkut kat bulan ni. Lepas PKP itu moratorium tu dah bangun sangkut ni, dengan kerja pun tak apa nak ada, dengan duit pun tak apa nak masuk ni, mereka pun tak apa nak pergi, macam mana pun nak pergi ni. Faham tak faham? Tentu agak-agak ni dengan kita duk ada yang ramai-ramai ni, duk ada ni berapa kerat yang sanggup untuk tinggal semua dan dia pergi, sedangkan dia kena pergi. Bukan cerita Imam Mahdi, masjid pun tak pergi lah dia. Baru mesej mail, ada orang mesej semalam saya, Ustaz saya nak tanya ni, susah hati ni pasal apa? Jiran sebelah rumah saya ni berapa lama dah tak pergi masjid. Bukan cerita pergi semayang Jumaat pun tak pergi, berapa lama dah ni. Pasal apa? Pasal dia tak setuju dengan vaksin. Ini semua agenda Yahudi. Dia kata kalaulah vaksin tu agenda Yahudi, memang betul dah lah. Dia lah orang terawal kena agenda Yahudi tu sebab dia tak pergi masjid. Suai kan? Tak sebab Allah sebab tuan-tuan, tak semua. Jadi dan Nabi sebut dalam bai'ah tu, Nabi kata apa? Ataituhum walau habwan ala salj. Datangilah dia walau kamu terpaksa merangkak atas salji. Takkan nampak macam related dan macam ada dia punya apa? Dia punya link dia. Pasal apa? Terjawablah kita pasal apa lah ni negara Arab dia turun salji. Nabi sebut, kamu datangilah mereka walau kamu terpaksa merangkak atas salji. Tak tahu Allah Alam. Tapi bila berlaku pembaiatan tu, kita ingat berlaku apa? Kita akan bergabung dengan tentera Rom, Bani Asfal, Bani kelompok kuning tu, Asfal. Dia kelompok Rom lah, orang Rom lah. Bila kita bergabung, kita berperang, kita akan perang dengan musuh tentera Rom, orang Rom, dan diberikan kemenangan. Bila menang, orang-orang Rom pula bawa dia punya apa? Bawa salib dia. Kemudian dia kata, salib inilah telah memberikan kemenangan kepada kita. Lepas tu ada orang Islam yang pergi approach dia, dia bunuh orang Islam tersebut. Maka waktu tu kita pula berperang, kita pula berpecah dengan kelompok Rom ni, dan kita pula sallallahu alaihi wasallam perang pula dengan kelompok Rom tersebut. Yang kelompok Rom itu ada 12 panji perang. Pada setiap panji perang ataupun batalion itu ada 80,000 tentera. 1 juta tentera berimpun di satu tempat nak perang dengan kita ni, kita yang pergi bai'ah dengan Imam Mahdi ni, nak perang ni. Masuk kena ready lah. Bukan cerita perang, tangpi Imam Mahdi pun tak lepas lah. Cerita tadi kan, kita tak bayar telefon, tak settle lagi rumah, nak tinggal, kerja tak boleh tinggal. Kalau dia tinggal Ustaz, tinggal jadi boleh pergi ikut Imam Mahdi, kita pergi ikut Imam Mahdi, nak kena perang pula ni. Siapa? Kita mana duk reti-reti perang semua. Dia tak usah selamat. Salat selamat. Ini je ni.
Kalau semua pergi perang pun dah buat betul ya. Tak pergi perang ni. Tak betul Ustaz. Saya ni apa Acik manis Ustaz. Apa Ustaz, Allah Ustaz kata orang pizza tapi itulah lutut dia kukrak ke mana Ustaz perang ni. Aduh subhanallah. Ustaz perang dah Ustaz lah kuliah pun selit no Ustaz. Allah tak tahu tapi kenapa perang. Dan berlaku peperangan ni kata Nabi SAW 4 hari. 4 hari. Hari pertama keluar kawan ni pun kita keluar ni sama ada kita mati, kata sama ada kita menang ataupun kita mati. Depa pun sama, kita pun sama. Keluar pun perang. Maghrib balik. Bila gelap saja balik. Nabi sebut. Hari kedua keluar lagi, bila gelap balik. Bila hari keempat tinggal saki baki je orang Islam. Saki baki je orang Islam. Bila tinggal saki baki orang Islam ni, baru Allah bagi kemenangan. Daripada 100 orang, seorang aja selamat. La haula wala quwwata illa billah. Ni Dajjal tak muncul lagi ya? Ni belum Dajjal lagi. Ni baru zaman Imam Mahdi. Dia berkadut excited sangat nak tunggu Imam Mahdi ni. Dia tak tahu apa yang akan berlaku bila Imam Mahdi muncul ni. Nak cari Imam Mahdi, cari Imam Mahdi, cari Imam Mahdi. Cuba tanya, imam kampung nama apa? Tak tahu. Cari Imam Mahdi imam kampung tak kenal. Tuan-tuan kepada Allah Syekh Muhammad, bila perang tu kita akan pecah pada 3 kelompok. Yang dalam perang tu, yang pergi perang sekali dengan Imam Mahdi tu, pecah pula pada 3. Nombor 1, golongan yang syahid. Mati ya. Allah terima perjuangan mereka, mati syahid. Kelompok kedua, saqi baqi yang Allah berikan kemenangan. Mereka menang. Lepas mereka menang ni, mereka ni lah yang akan jumpa Dajjal nanti, yang akan ikut Nabi Isa grup ni. Yang akan jumpa Nabi Isa mereka ni. Kelompok ketiga, siapa? Kelompok ketiga ialah orang yang lari daripada perang, dan di kalangan mereka ada yang murtad. Padahal dia duduk sekali dengan grup Imam Mahdi. Anda kalau macam ni, dahsyat tak fitnah dia? Dahsyat tuan, dahsyat. Ni kita ni tak ada apa ni. Macam kita ni tak ada apa lagi ya. Yang duduk main ke depan lagi dahsyat ni. Sudah semua. Maka waktu tu harta banyak melimpah ruah. Harta rampasan perang melimpah ruah, harta warisan melimpah ruah, tapi tak ada nak bagi kat siapa? Sebab orang tak ada. Waris tak ada, orang tak ada tu. Habis tak ada. Siapa tak ada? Mati ni. Tinggallah saqi baqi orang Islam. Dalam saqi baqi orang Islam tu tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli alaihi Muhammad, maka baru main dengar pula tu nak turun ajal. Habis, itu yang pertama, Ahlas. Yang kedua, Duhaimah. Duhaimah ni peringkat kedua. Selepas selesai Ahlas ni main peringkat kedua, nama Duhaimah. Duhaimah ni tuan-tuan ada sallallahu alaihi Muhammad, maksud dia gelap gelita. Nabi sebut tentang sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fitnah akhir zaman ni dia akan main seperti mana kepingan malam yang gelap. Dahlah malam gelap. Malam pun dah cukup dah. Malam kalau kita keluar malam-malam tutup lampu tak buka rumah, langgar pokok jumpa orang. Pasal apa gelap. Tapi Nabi tambah pula dengan sallallahu alaihi wasallam gelap di belakang. Dahlah malam gelap pula. Itulah keadaan fitnah akhir zaman. Dan fitnah Duhaimah ni semua orang akan kena. Semua orang akan kena. Bukan Duhaimah. Yang kedua Sarra'. Minta maaf patah balik lah. Sarra'. Yang pertama namanya Ahlas, yang kedua Sarra'. Sarra' ni lepas Ahlas perang habis, main Sarra'. Sarra' yang kedua ni tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, ada 3 keadaan yang akan berlaku. Nombor 1, ada seorang daripada keturunanku, kata Nabi SAW. Dia Ahlul Bait. Ada seorang daripada keturunanku, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Nabi SAW, yaz'umu minni wa laysa minni. Dia daripada keturunanku tapi dia bukan daripadaku. Maksud dia bawa kesesatan.
Dia keturunan Nabi, tapi dia buat sesat. Dan ramai orang ikut dia. Itu buat pertama. Macam mana jadi? Tak tahu, Allah Ta'ala. Kita belum sampai waktu tu. Yang kedua, daripada saqi-baqi orang Islam tu ada tu, tuan-tuan, Allah buat apa? Allah kembalikan kepada dia kekayaan-kekayaan pada bumi. Dah habis perang kan? Waktu ni bangunan pemula naik balik kan, orang pun dah tak ramai jadi soleh ala Syekh Muhammad, harta benda pun jadi banyak, minyak-minyak pun muncul balik, dapat balik apa semua sebagainya. Maka waktu tu soleh ala Syekh Muhammad, kekayaan harta ni Allah limpahkan balik dekat dia. Semua pekat dapat balik. Dan bukan setakat tu, bila dapat semua kekayaan harta benda apa sebagainya soleh ala Syekh Muhammad, tuan-tuan, Allahumma salli ala Syekh Muhammad, waktu tu yang ketiga, apa yang akan berlaku? Kita waktu tu akan mengangkat seorang pemimpin daripada kalangan kita, orang yang paling bodoh. Kita sendiri kan, kita tahu dia terkenal dengan kebodohan dia, dia terkenal dengan tak pandai dia, tak kerti dia, kita angkat dia. Jadi apa yang akan berlaku? Dia akan merosakkan kita. Nabi SAW cerita tentang Ruwaibidah. Siapa itu Ruwaibidah? Orang yang bodoh, dia tak kerti apa-apa, dan dia tak tahu apa-apa, dia kecil. Lalu dia diamanahkan untuk dia bercakap tentang perkara-perkara yang besar, perkara yang umum. Dia menguruskan masyarakat, sedangkan dia tak tahu apa-apa. Yang tu akan berlaku pada fasa yang kedua, nama Sarra. Habis fasa Sarra, mai fasa ketiga. Fasa ni lebih dahsyat, nama dia Duhaimah. Duhaimah ni semua orang akan kena. Siapa yang ada waktu tu, semua orang kena. Antara benda yang akan terkena tempiah kita semua pada waktu tu ialah dosa. Sehingga ke tahap dia tak boleh nak melarikan diri pada dosa. Orang paling baik daripada kalangan itu pun akan terkena tempiah dosa waktu tu. Lah ni pun sama dah ni. Ni belum sampai waktu dia lagi ni. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kemarin duduk dalam kereta dengar berita, seorang bekas mudir di satu ma'had tahfiz di Sallallahu alaihi wasallam, di mana? Di Perak, Batu Gajah. Di mana? Di Perak lah. Dituduh dengan 15 pertuduhan ambang seksual. Itulah ambang seksual. Saya ni cuba nak reserve banyak ni. Sebab kita duduk dalam situasi ni, kita tak tahu fitnah ni sangat dahsyat. Di antara cara untuk mudah untuk menjatuhkan seseorang ialah dengan tuduhan ambang seksual. Tuan tak suka kat seorang, tak suka seorang, tuan pergi report, tuan kena cabul. Contohlah saya nak beritahu. Sebab cabul dia tak ada bukti. Kalau rombol dia ada bukti. Boleh tengok ada kesan ke ada apa. Tapi dia dituduh dulu. Betul tak betul selepas bicaralah. Tapi masalah kita ni ialah sebelum perbicaraan sebenar berlaku di mahkamah, perbicaraan sama kita netizen ni berlaku dulu. Dan siapa yang menghukum bersalah? Kita dah hukum orang bersalah dah, padahal dia belum tu salah lagi. Contoh kan, dia ni kita tak tahu dia buat betul ke tak betul, kita tak tahu. Tapi bila saya tengok berita tadi, saya tengok berita, ada berita masuk dalam surat khabar online, komen di bawah tu semua dah hukum dia salah. Betul kan? Kalau tuan-tuan tuduh orang berzina, sedangkan tuan-tuan tak tahu kata dia berzina ataupun tidak, tuan-tuan layak untuk dikenakan hukuman qazaf 80 sebatan. Sebab menuduh orang berzina tanpa saksi. Betul tak? Kalau betul pelaksanaan ini dilaksanakan, beratus bahkan mungkin beribu orang
yang dah siap ready untuk terkena hukuman qazah ni daripada komen-komen yang dia seolah macam tu orang tu dah buat dah. Dan bukan setakat tu, sallallahu alaihi Muhammad tak apa di dunia dia selamat, dia boleh cakap apa dia suka, tapi di akhirat tetap dia akan kena. Baru ni ada, ni saya bagi contoh-contoh yang berlaku lah. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak tahu benda, jangan sebut apa-apa, diam saja. Bukan kita menyokong apa, kita tak apa. Kalau dia salah, hukum dia. Tapi bukan kita nak tentu dia salah atau tidak. Dia mahkamah tentu dia salah atau tidak. Kan? Sokong dia. Tak kira kalau dia siapa pun. Terutama kita berbalah parti politik ke apa kan sebagainya. Kalau dia, walaupun dia bukan bendera kita apa semua, kalau dia selagi tak dibuktikan bersalah, dia tak salah. Macam itulah. Kita tak boleh nak tuduh dia salah ataupun tidak. Macam itulah. Tu adab orang Islam. Baru ni ada dia buat satu kayuhan nak buat rekod lah. Kayu pusing satu tempat tu, pusing satu tempat tu. Ada nak buat rekod. Dia tak tahu kat mana berlaku, tak dekat Kuala Lumpur mana. Lepas tu dia berjaya lah pecah rekod tu. Kemudian ditanya lah, dia pusing bukan pusing tamat tau. Ni pusing ni, pusing track lah. Pusing track tu. Pusing tak berapa ribu kali pusing, tak tahu lah. Akhirnya pecah rekod berapa kilometer depan kayu lah. Lepas tu orang pun tanya lah, interview lah seorang, dia kata, tak berhenti ke? Kami kayuhan tak berhenti. Lepas tu semayang macam mana? Kami berhenti sat untuk semayang jamak qasar. Okey, faham kan? Maka bila sebut macam tu saja, mulalah orang-orang yang reti agama ni macam kita lah. Apalah ni pusing track, mana boleh pusing track tu semayang jamak qasar. Betul kan? Ada komen. Saya pun nak baca aja, saya tak berani nak komen. Dalam grup tu semua geng-geng baik-baik ni, geng-geng soleh-soleh ni, Maqamah Mahmudah punya geng ni. Komen, saya reserve tak, saya takut lagi saya sebut lagi salah. Rupanya sungguh tuan-tuan, selepas mereka ni dikata macam-macam tu, seorang daripada tulis komen kata apa, sebenarnya kami bukan orang situ, kami dah duduk mai daripada jauh tu, kemudian kami tu, maka kami layak untuk jamak qasar. Berapa ramai dah orang yang tuduh tadi ni? Faham tak ni? Ini belum sampai waktu tu haimak lagi ni. Kita belum masuk lagi ahlas tadi. Tuan-tuan bayang tak waktu tu macam mana keadaan lagi dahsyat? Jenuh nak kena beratok pergi minta maaf kan patut-patutnya. La haula wala quwwata illa billah. Jadi waktu tu semua, la tad'u ahadan min hadhihi ummah, tak ada seorang pun daripada ummah tu, melainkan semua orang akan kena. Dan waktu tu boleh jadi, waktu tu kata Nabi SAW, pagi-pagi dia tu Islam, petang dia kafir. Petang dia Islam, pagi dia kafir. Tuan-tuan, bila berlaku yang ni, esok fantazirud dajjal minal yaumi aw ghadan. Kamu akan tengok waktu tu dajjal akan muncul, sama ada hari ni ataupun esok. Bila jadi yang ni, tak jadi apa? Jadi hari tu tuan akan tengok, kata esok ni esok Ahad hari ni Sabtu kan. Esok Ahad dajjal nak keluar. Hari ni tuan akan tengok ni dua kelompok macam ni. Dua kelompok ni pecah dua macam ni. Satu kelompoknya orang beriman dan tak akan ada satu pun orang munafik kat dalam dia. Satu kelompok lagi orang Islam, orang kafir dan orang munafik, dan tak ada seorang pun orang Islam duduk dengan dia. Dia bukan kata macam ni, bukan nak beratok ni hang orang Islam duduk ni, orang munafik. Tak, hati dia akan bawa dia pergi untuk duduk dalam grup tu. Hari tu, esok Dajjal akan muncul. Tuan-tuan, bila berlaku akhir zaman ni, peristiwa-peristiwa akhir zaman, ada beberapa keadaan yang iman kita ni, kita boleh berusaha untuk mempertahankan iman kita. Sebab cerita fitnah akhir zaman ialah ujian-ujian iman. Ujian iman. Ada keadaan-keadaan pada fitnah-fitnah akhir zaman ni, kita boleh berusaha untuk pertahan iman kita. Ada satu keadaan lagi yang Allah menentukan kita sama ada kita beriman ataupun kita kafir. Bila berjumpa Dajjal, ni ujian iman. Sallallahu alaihi Muhammad, ujian iman. Dia mai kat kampung kita tengah lapang.
Dia kata, ana rabbukum, aku Tuhan kamu. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang sangat tinggi. Kita kenal dia Dajjal. Tanpa kita orang tadi, kita kata Dajjal sungguh. Dajjal sungguh, Dajjal ni. Memang kenal. Rambut kerinting tebal, pakai jubah, mata sepek sebelah, mata buta sebelah, tulis kat farah kat dahi, memang terang real. Dekat real, dekat dahi memang terang-terang tulis kat farah, semua orang kerti baca. Badan dia bongkok, tangan dia bengkok. Memang dia ni macam orang cacat. Ni bagi gambar. Nak bagi tahu, kata walaupun dia menguasai dunia, tapi dia tak boleh nak buat apa dengan tubuh badan dia. Bahkan kat farah kat diri pun dia tak boleh padam. Dia main-main ni tuan-tuan, memang confirm kenal dia Dajjal. Nak ikut tak malam? Tak. Alah tak lah. Tapi waktu dia main tu, semua bakal nak ikut dia. Bukan sebab nak ikut dia, terpaksa ikut dia. Orang paling ramai sekali ikut orang perempuan lah. Pasal apa? Bukan sebab segak ke, handsome ke. Ada orang tu sebut kata, Dajjal ni handsome, dia kata tu. Orang tahu kepala handsome tak mana Dajjal juga. Dajjal ni, kita ikut dia pasal orang perempuan ni hati dia lembut. Dia fikir anak tak makan, keluarga tak dapat makan, anak duk teriak susah. Tak ada sebab. Maka itulah pengorbanan seorang ibu. Tak apalah mak kena, tak apalah asalkan macam tu. Waktu tu kita semua susah. Dajjal akan buat main ni. Satu api yang menyala-nyala tu, satu lagi air yang sejuk. Nabi kata apa? Api itulah air itulah api. Dia bawa syurga, dia bawa neraka. Neraka itulah syurga, syurga itulah neraka. Pi ke api itu, pejamkan mata, pi selam kat dah tu ayak. Nah, ingat tu. Bila Dajjal main bawa api dengan ayak, kita nak pergi ke mana? Kuat sikit nak pergi ke mana? Sembah. Api Ustaz. Bila main tengok api popra-popra duk berjalan dengan hangat pun semua. Nak pergi api. Tak pergi api dengan Ustaz. Tak nak reku Ustaz je, cerita je. Tak betul tak ada. Yang ni mah api betul kat depan ni. Tu dia panggil cabaran iman. Nabi kata api itulah ayak. Nabi kata. Tapi yang duduk depan kita memang betul-betul api. Benda zahir dengan benda iman, agak-agak nak kalah yang mana? Ujian. Tapi boleh jadi kita lepas. Faham tak ni sahabat? Tapi ada berapa waktu? Ada 4 waktu yang bukan kita buat decision, bukan kita yang buat keputusan sama ada kita beriman ataupun tidak. Allah akan buat. Yang pertama, waktu mana? Tulu' asy-syamsi min maghribiha, naik matahari sebelah barat. Bila naik matahari sebelah barat, orang beriman tetap beriman dah, orang kafir habis dah. Dia kufur habis dah. Tak boleh nak berbetul dah. Yang kedua waktu mana? Waktu dabbatul ardh, mai binatang melata. Dia 3 ni dia mai serentak, lebih kurang serentak. Naik matahari sebelah barat, dabbatul ardh dengan dukhan. Dia akan mai dalam tempoh yang serentak. Bila dabbatul ardh mai, dia mai cop kat diri kita ni. Dalil dabbatul ardh ni dalam Quran. Dalil Quran. Tukallimuhum, dia bercakap dengan manusia. So kita akan jumpa. Kalau kita ada tu, semua kita akan berjumpa dengan dabbatul ardh. Setiap orang, dia tak ada orang yang akan terkecuali. Mesti jumpa dengan dia. Dia mai. So kita tahulah dia binatang berbulu, kaki 4, ada tanduk. Cuma beza dengan binatang ini, dia boleh bercakap aja. Dia bercakap dengan kita. Dalam riwayat tu cerita ada seorang tu, dia tak pernah duk dengar dabbatul ardh ni. Bila dia tengok ada dabbatul ardh muncul, dia takut, dia ketak. Dia tak apa, dia nak lari.
Dia lari-lari tengok dah betul tu berjumpa dengan seorang. Dia nampak daripada jauh. Bila datang dah betul tu main elok kat dia, lepas tu pergi tanda kat dia berubah orang dia jadi putih. Dia kata, oh rupanya binatang ni bukan nak buat apa, dia nak buat betulnya. Dia pun berhenti. Tahu Nabi kata apa dia buat apa? Dia sembahyang. Dia angkat Allahu Akbar, dia sembahyang. Dapat doa tu main depan dia, kata baru hari ni yang nak sembahyang. Lebih kurang betul ni. Kemudian ditanda pada orang tu dan berubah orang tu jadi hitam. Bila tanda orang tu jadi hitam, maksud dia orang kafir. Tapi persoalan kita, kalau dia kafir, takkan dia sembahyang? Kalau dia kafir, dia tengok orang tu kena, takkan orang kafir nak sembahyang? Maksudnya boleh jadi orang ni dia berasa kata dia beriman, tapi sebenarnya dia dah kufur. Faham tak? Sebab Nabi sebut akhir zaman ni, iman akan keluar pada hati manusia ni macam anak panas keluar pada busur dia. Punya laju, picup, dia pun tak tahu kata dia tak ada iman. Tuan-tuan, berapa hari lepas bulan Januari baru ni, Allah SWT, ada satu sambutan yang kita tak pernah dengar sebelum pada ni. Nama dia Sambutan Agama Sedunia. Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan memang tak tahu jenis, tak ada handphone, tak ada WhatsApp, semua dia pegang tasbih Allah memang tak tahu ya. Saya nak abang lagi. Baru-baru ni kita pun tak nak dengar. Saya pun baru first time dengar. Rupanya perayaan ni sejak tahun 1950 lagi berlaku di Amerika Syarikat, diasaskan oleh puak-puak Bahai ni. Tapi pertama kali pun masuk kat Malaysia, dan yang mengucapkan itu ialah orang Islam. Selamat menyambut Hari Agama Sedunia. Orang Islam. Dan orang yang selalu bercakap agama. Lepas orang tegak-tegak dah hantar dia, akhirnya dia kata, saya minta maaf sebab orang dah banyak buruk sangka, maka saya tarik tadi. Tapi dia macam tu lah. Tuan-tuan salih Allah Syahmat, kalau tahun ni kita first time dengar, mustahil tak 10 tahun akan datang kita semua akan bercuti untuk sambut hari perayaan dunia agama Islam. Mustahil tak? Tak berani nak angguk. Saya nak tanya tuan-tuan, dulu-dulu zaman saya baru sambut birthday ni, Terima kasih atas ucapan semua. 46 dah tahun ni. Anak baru 8. Dah handbrake tak tarik lagi. Cucu seorang. Alhamdulillah. Sedar Allah Muhammad. Tuan-tuan, sedar Allah Muhammad. Dulu mana makcik pernah tengok dah dulu anak-anak apa ni, kawan-kawan kita waktu muda-muda dulu pakai baju Santa Claus, pernah tengok tak? Pernah tengok ada orang dulu apa ni pakai baju sami, pakai baju sambutan raya orang-orang bukan Islam, ada tak? Tak ada ah. Lalu depan tok kong pun dia tak mau. Betul ni? Tak mau aku. Saya kapiak. Minum ayak botol ni. Minum ayak botol ni. Hanya arak jadi arak. Tak mau. Kita dulu. Sebab kita menganggap bahawa itu adalah perayaan agama dan siapa pun tak boleh dibuat panggilan bahasa lagi jadi macam apa. Betul tak ni? Lah ni, pergi tengok anak-anak kita pakai baju Santa Claus. Anak-anak kita pakai, bila masuk di Pavali dia pakai baju perayaan orang agama Hindu. Perayaan agama ni macam tak ada apa. Agama tuan-tuan tak boleh. Man tashabi qaumin fa huwa minhum. Siapa yang menjumpai satu kaum maka dia masuk dalam kelompok dia. Baru ni kecoh pasal cuci kuih tu. Jenuh kita nak perbetul. Bila kita perbetul, kita pula salah. Saya kena. Kita cuma abang hukum je. Saya tak sebut pun nama siapa-siapa. Tajuk saya ialah apa hukum pergi cuci rumah ibadat orang lain. Pasal apa kena sebut? Pasal orang buat. Kalau dia tak buat, kita sebut. Awak waktu dia tak buat, saya tak sebut. Dia sebut tak buat, kita sebut apa? Kita pun tak tahu kata ada orang agama nak pergi cuci kuih. Bila kita sebut, kita kena teruk. La haula wala quwwata illa billah. Dan saya cuma jadi tak mustahil satu hari nanti, na'udzubillah min zalik, kita kata kita orang Islam, tapi atas toleransi agama kita sanggup buat benda-benda yang agama orang lain buat. Tak mustahil. Ya Allah Muhammad. Maka tuan-tuan, betul lah kata Nabi SAW, akhir zaman iman akan keluar daripada hati-hati orang ni macam anak panas keluar pada busuk dia.
Berapa ramai mungkin waktu tu dia rasa macam dia orang beriman, tapi tak ada iman dekat dia. Berapa dah tadi? Nombor 1, naik matahari sebelah barat. Nombor 2, dapatul ard. Nombor 3, Salih Semat dukhan. Dia akan main satu waktu azab, dukhan ni asap. Asap dia punya pekat ni sampai kita rasa macam duduk dalam asap. Berapa lama kita tenggelam dalam dukhan ni? 40 hari. 40 hari. Sesak nafas, nak tarik nafas tak boleh, nak lepas tak boleh. Waktu tu orang Islam dengan orang kafir ada tanda. Orang kafir dia akan keluar cecair-cecair daripada hidung dia, daripada telinga dia ni. Nampak teruk sungguh. Sampai keluar macam cecair, keluar ni, kok hidung, kok telinga. Nampak macam azab sungguh. Orang beriman macam sesama dia, macam kena sesama. So boleh tahu dah. Kau tengok teruk, nampak teruk ni, kafir. Boleh jadi duduk dalam rumah kita. Sama dengan dapat doa. Dapat doa tu cerita, waktu berlaku dapat doa tu, kita kat satu meja makan tu ada yang hitam, ada yang putih. Ada yang hitam, ada putih. Dia tak boleh ubah dah. Dia cocok jadi hitam, minta tukar boleh tak? Saya ni orang Islam ni, tak boleh. Dan yang keempat, waktu mana tuan-tuan? Salih Selamat. Yang pertama tadi waktu naik matahari sebelah barat. Yang kedua waktu dapatul ard. Yang ketiga waktu dukhan. Yang keempat waktu mana tuan-tuan? Salih Alaihi Selamat. Waktu sehari sebelum Dajjal muncul. Waktu tu orang beriman dengan orang kafir akan dipisah dan mereka tak akan duduk di tempat. Kalau beratok kita nak pergi bayar queue untuk bayar dekat Tesco ke mana beratok tu, orang Islam akan duduk dengan orang Islam. Beratok tu orang Islam aja. Yang beratok dia orang kafir campur orang munafik. Orang munafik duduk sekali dengan orang kafir. Dan saya semua. Maka ini akan berlaku, kata Nabi SAW. Bila berlaku saja perkara tersebut, maka kamu akan melihat, kata Nabi SAW, Allahumma salli alaihi wasallam, fantadirud dajjal. Kamu akan menyaksikan Dajjal akan muncul. Tak hari ni, esok. Inilah tuan-tuan, tiga momen ataupun keadaan akhir zaman yang akan berlaku. Ahlas, Duhaimah dan Salih al-Asri. Ahlas, Sarak dan Duhaimah yang akan berlaku di akhir zaman, insya-Allah. Dan apa yang kita kena buat? Nombor satu, duduk dalam majlis ilmu. Paling tidak kita tahu juga apa-apa fitnah-fitnah yang berlaku pasal mai pagi ni, kan? Rupanya lagu tu Ustaz, rupanya betul, baru kita tahu. Kalau kita tak tahu, nak tahu tengok TV Al-Hijrah hari Jumaat 7.30 Itu cerita akhir zaman. Hari ni sudah ke 5 petang lagi. Hari ni punya episod cerita tentang tanda-tanda kiamat yang dah berlaku, yang akan berlaku, yang sedang berlaku, dan yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. Hari ni pukul 5 petang tuan tengok TV Hijrah. Jangan duduk dalam majlis ilmu. Nombor 2, kita kena beramal dengan zikir-zikir dan doa-doa. Kena ada dah zikir-zikir, doa-doa yang jadi amalan kita sebagai persediaan ada. Dah sebut tentang tu, saya nak ijazah siap lah. Ni tak teringat, ni tak plan. Ni dah saya nak ijazahkan amalan dekat tuan-tuan. Ya, nama dia Wirid Rabbani. Wirid Rabbani ni dia ada 7 zikir yang tuan-tuan tolong amal tiap-tiap hari. Nombor 1, a'udzubillahi minasyaitonirrajim sekali. Nombor 2, bismillahirrahmanirrahim sekali. Kemudian masuk 7 zikir. Zikir yang pertama, astaghfirullahalazim 100 kali. Astaghfirullahalazim 100 kali. Zikir kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau tuan-tuan tak hafal ikut panjang sangat, tuan-tuan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Punah madai dah, cuma penutup lagi, tutup dia bagi habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. 2. Yang ketiga, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah 100 kali.
Yang ke-100 itu tambah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 100 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Yang berikutnya, la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah 100 kali. Kemudian yang berikutnya, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim 100 kali. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim 100 kali. Yang berikutnya, hasbunallah wa ni'mal wakil 100 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil 100 kali. Kemudian yang terakhir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. So, semua ada 7 zikir, tak termasuk a'udzubillah dan bismillah. Boleh nak? Semua boleh nak? Nak tak ni saya nak ijazahkan pada tuan-tuan. Saya Jafri bin Abu Bakar Mahmudi mengijazahkan kepada tuan-tuan wirid Rabbani ini untuk tuan-tuan amalkan, yang saya ambil pada buku saya. Salih Allah Syekh Muhammad. Saya baca sanad dia. Saya ambil pada guru saya Ustaz Ma'nan bin Fadil, daripada Syekh Muhammad Dr. Muhammad Abdul Latif Saleh Al-Furi, daripada Al-Makki Al-Ketani, daripada Muhammad bin Ja'far Al-Ketani, daripada Abdul Qadir Al-Faituri, daripada Zahir Al-Madani, daripada Al-Arabi Al-Darqawi, daripada Ali bin Al-Jamal, daripada As-Sayyid Al-Arabi, daripada Ahmad Al-Fasi, daripada Qasim Al-Qasasi, daripada Muhammad Al-Fasi, daripada Abdul Rahman Al-Fasi, daripada Yusuf Al-Fasi, daripada Abdul Rahman Al-Majzub, daripada Ali Ahsan Haji, daripada Ibrahim Al-Fahan, daripada Ahmad Zarruq, daripada Ahmad Al-Hadrami, daripada Yahya Al-Qadiri, daripada Ali Wafa, daripada Muhammad bin Ashifa, daripada Daud Al-Bakhili, daripada Ibnu Atta'ilah As-Sukandari, daripada Abul Abbas Al-Mursi, daripada Abu Hasan As-Sazili, daripada Abul Hasan Al-Mursi, daripada Abu Hasan As-Sazili, daripada Abu Salam Al-Mashishi, daripada Abdul Rahman Al-Madani, daripada Abu Muhammad Saleh, daripada Abu Madian Shu'aib, daripada Abdul Qadir Al-Jilani, daripada Abu Sa'id Al-Mubarak, daripada Al-Hakari, daripada Al-Faraj At-Tutusi, daripada Abu Fadl At-Tamimi, daripada Abu Bakar Ash-Shibli, daripada Al-Junaidi, daripada Asri As-Siqti, daripada Ma'ruf Al-Karki, daripada Daud At-Ta'i, daripada Habib Al-Ajami, daripada Al-Hasan Al-Basri, daripada Ali bin Abi Talib, daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ijazahkan kepada tuan-tuan, tuan-tuan beramal dengan dia, bertakwa kepada Allah, dan saya izinkan juga kepada tuan-tuan untuk sampaikan, lanjutkan sanad ni kepada orang yang lain. Saya orang yang ke-45, tuan-tuan orang yang ke-46 daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sebut qabilna. Masya-Allah. Jadikan amalan. Kalau tuan-tuan nak sanad ni, ada sanad ni dekat dalam buku saya tu, dekat belakang. Zikir je pun ada dekat belakang. InsyaAllah tuan-tuan simpan elok sanad ni. Dia satu amalan yang kita ada sambung terus sampai Nabi SAW. Paling tidak ada amalan tu, kan? Bagi beramal setiap hari, InsyaAllah. Zikir. Yang ketiga, perbanyakkan doa. Kita kena ada doa-doa yang khusus yang kita kena buat. Yang keempat, Salih Ahmad, jangan jauh diri daripada alim ulama. Tolong waktu ni, waktu bukan jauh diri daripada alim ulama. Sebab ulama Allah beri ilham. Dia tahu apa jalan, dia tahu apa yang berlaku, dia tahu. Allah bagi ilham kat dia sebab dia dekat dengan Allah. Kita jauh daripada Allah, kita ni banyak dosa. Maka insya-Allah salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita dekatkan diri kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan jadi manfaat. Cukup sekadar tu untuk hari ini, insya-Allah. Dan dekat belakang sana lagi, selain pada buku saya yang ada sanad wirid tadi ni, yang ni di antara benda yang saya buat, yang saya nak minta tuan-tuan tolong amal setiap hari. Ni ada susunan doa. Susunan doa ni ada 12 doa sebenarnya. Yang saya start doa ni semenjak daripada PKP hari tu. PKP awal, bila kita duduk dalam wabak, kita takut sekali kita terkena dengan wabak ni. Maka tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, saya duduk setiap pada hari, saya duduk beramal tiap-tiap hari. Setiap hari saya tak berani nak tinggal, sebab kita ni ada kekuatan satu dalam ada doa. Jadi lepas subuh, lepas maghrib tu baca tak pernah tinggal. Tuan-tuan, saya cepat. Maka dalam ni saya ada susun, ada doa-doa dia. Tak lepas subuh buka baca satu sampailah dekat sini ujung ni ada 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Sallallahu Muhammad. Dan tuan-tuan, dalam ni ada satu doa, nama dia doa jauh mudarat. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi. Tuan-tuan semua saya ingat sudah hafal.
Nah, doa tu tuan-tuan beramal 3 kali pagi, 3 kali petang. Dan doa tu Allah takkan timpa mudarat langsung kat tuan-tuan sampai maghrib. Baca waktu maghrib takkan timpa mudarat sampai subuh. Tapi sahabat yang meriwayatkan hadis tu, tiba-tiba dia lumpuh. Orang pergi ziarah dia, orang duk pergi tengok dia, duk cerita baca amal ni, tapi hang kena lupa. Dia kata, aku tak menipu atas nama Nabi, aku tak menipu atas nama sahabat. Cuma pada hari aku kena penyakit tu, hari tu aku tak baca doa tu. Jadi saya risau satu kadang-kadang. Kadang-kadang ada orang duk main beritahu, oh dia ni positif, saya dirisau. Saya duk risau takut saya kena sama. Duk cari ada tak kod ada waktu yang saya tak baca, ataupun saya terlupa baca, ataupun saya terlambat baca. Contoh macam maghrib masuk 7.30. Kadang-kadang kita baca doa ni pukul 7, pukul 8.30. Ada 1 jam gap tu, waktu yang tak ada insurans waktu tu. Faham ni? Takut waktu-waktu tu yang kita kena. Maka masuk je maghrib, masuk je subuh, tuan-tuan terus baca doa-doa ni. Dalam ni ada doa Abu Darda pun ada. Doa Abu Darda ni, satu hari ada orang main habaq dia, wahai Abu Darda, rumah hang terbakar. Dia kata, tak, rumah saya tak terbakar. Satu kampung terbakar, rumah hang mesti terbakar. Tak, rumah saya tak terbakar. 4 orang main habaq dia, tak, rumah saya tak terbakar. Pergi tengok rumah dia semua tak terbakar. Pasal apa? Pasal dia beramal dengan doa, nama doa Abu Darda. Dan dia panggil apa? Yakin dengan doa. Sama lah kita pun. Ada satu doa lagi dia, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Doa ni seorang sahabat Nabi SAW, dia tidur malam, dia kena sengat dengan kalajengking. Esok dia jumpa Nabi kata, kalaulah kamu beramal dengan doa ni, saya sengatan itu tak akan menjadi apa-apa mudarat untuk kamu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita pergi tak mana-mana, kita tak tahu apa yang duduk sekeliling kita tak tahu. Kita duk ingat orang tu okey, rupanya dia ada wabak dengan dia. Maka antara doa yang kita baca ialah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi tuan-tuan, tak penting tak sudut cari, saya dah susun siap-siap lah. Cuma tiap-tiap pagi lepas subuh tolong baca satu sampai habis. Kemudian lepas maghrib pun baca satu sampai habis. Yang 10 ayat terawal sampai terakhir surah Al-Kahfi tu baca sekali sehari cukup dah. Yang amal kita bagi tadi ni 700 tu buatlah pagi separuh, malam separuh, ke petang separuh, ke terpulang pada tuan-tuan. Cuma habiskan 700 tu dalam tempoh sehari. Biiznillah. Kelebihan dia saya tak tahu nak cerita, tuan-tuan tunggu dan rasa sendiri. InsyaAllah. Cuma saya pastikan tuan-tuan beramal. Saya ucap terima kasih lagi sekali. Dan kok ada siapa-siapa nak ikut saya, kami nak pergi sambut tarawih di Masjidil Aqsa. Masjid Haram dah pergi dah, Masjid Nabawi pun pernah mayang tarawih dah. Tak pernah lagi mayang tarawih di Masjid Aqsa. Ni saya pun first time nak pergi mayang tarawih di Masjid Aqsa. Saya dah pergi banyak kali dah Masjid Aqsa, tapi tak pernah mayang tarawih lagi. Ni first time nak pergi, nak sambut 2 malam tarawih di Masjid Aqsa. Pergi seminggu awal jalan-jalan, pergi tengok rumah macam-macam. Kita pergi, termasuk nak pergi Tasik Tabariyah yang kata Dajjal nak keluar tu, tempat Dajjal kena bunuh semua, kita pergi. Dan termasuknya yang paling penting ialah nak pergi sambut tarawih di Masjid Aqsa. Kita boleh dapatkan maklumat kat belakang sana, insya-Allah. Saya Muhammad, jom pergi dengan saya, kita pergi menyambut Ramadan dan solat tarawih dan solat Jumaat juga di Masjid Aqsa, insya-Allah. Jadi terima kasih pihak penganjur, terima kasih semua yang sudi mai penuh kerusi kita hari ni. Alhamdulillah, Syed Muhammad tak cukup kerusi ni, kerusi belakang tu pun duduk lagi. Alhamdulillah, tinggal tak duduk atas lantai je. Alhamdulillah. Kalau duduk atas lantai tu kau bau belakang. Terima kasih banyaklah, insya-Allah. Kita jumpa lagi di masa ketiga. Qul qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadatis salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.